Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Habib Nail atas perkongsian sedikit latar belakang biografi mengenai Habib Omar pada hari ini. Semoga apa yang dikongsikan dapat memberi impak dalam hidup kita. Kita dengar tadi bahawa peristiwa kehidupan beliau penuh makna dan ujiannya. Semoga mampu menjadi iktibar kehidupan kita agar kita lebih semangat dan terus memperjuangkan agama Allah dalam diri kita dan juga di luar sana. InsyaAllah. Kita belajar banyak daripada perjalanan kehidupan beliau dan insya-Allah malam ini kita tak nak lepaskan peluang untuk mendengarkan pesan nasihat daripada Tuan Guru kita yang mulia. Nashkurullah wa nashkurukum. Nafrahu wa nasurru ala ziyaratikum ila biladina Malaysia ya Habib. Dan kami sangat beruntung malam ini dihadiri oleh Tuan Guru kita yang mulia. Dan malam ini untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian, kita juga turut memancarkan secara langsung atau live majlis kita pada malam ini di platform Nurflix, di Facebook Nurflix, dan juga turut disiarkan menerusi Facebook Majlis Muasalah, yang mana kita harap yang hadir malam ini boleh keluarkan handphone, kita share biar ramai lagi boleh ikuti majlis ilmu dan nasihat-nasihat berguna daripada Tuan Guru kita pada malam ini. Dan kita tak nak buang masa, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat sekalian. Majlis dengan itu menjemput dan mempersilakan Fadilatul Habib Omar bin Hafiz Hafizahullah turut diiringi oleh Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin untuk naik ke atas pentas bagi meneruskan majlis tausiah sembang orang seni yang dibawakan oleh Ribat Fatimah Zahra pada malam ini. Fal yatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وفرصة طيبة وساعة مباركة. Segala puji bagi Allah, peluang yang sangat baik dan juga waktu yang penuh dengan berkat. في ساعة اتصال عبيد بسيدهم ومولاهم ومخلوقين بخالقهم ومصنوعين بصانعهم. Waktu yang ianya adalah ibarat hubungan makhluk dengan Tuhannya yang dicipta kepada yang maha mencipta. وقد أخبرهم هذا الخالق الصانع البارئ أنه لا يوجد رحمة وهو خالق الرحمة في قلب أب ولا أم ولا سواهما من رحمته هو بعباده بل أرحم بعبده من نفسه. Tidak ada rahmat yang ada pada mana-mana makhluk yang memiliki sifat belas kasihan yang lebih agung, yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada rahmat Tuhan kepada makhluknya, bahkan lebih besar rahmat itu berbandingkan rahmatnya makhluk terhadap dirinya sendiri. بل جعل في قلب نبيه الذي أرسله إلينا رحمة تزيد على رحمة آبائنا وأمهاتنا بنا ورحمتنا بأنفسنا، لهذا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. Dan juga diberikan rahmat itu kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau memiliki belas kasihan dan rahmah terhadap umatnya lebih daripada belas kasihan dan rahmat seorang ayah atau ibu kepada anaknya. Dan inilah yang diterjemahkan tentang rahmatnya Nabi terhadap umatnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud Nabi Muhammad itu lebih diutamakan berbandingkan diri orang-orang yang beriman. وقد رأى صلى الله عليه وسلم يوما امرأة في غزوة من الغزوات فقدت ابنها وكان لها طفل رضيع، لقيه بعض الصحابة فحمله حتى هدأت الحرب والناس، وحمل الصبي يقول من أم هذه تدركه قبل أن يشتد به الجوع ويموت. Disebutkan dalam sebuah cerita di zaman Nabi SAW, seorang perempuan dalam satu peperangan kehilangan anaknya yang masih kecil dan masih menyusu.
Anak kecil itu dijumpai oleh salah seorang sahabat dalam keadaan kehausan dan kelaparan yang memerlukan kepada ibunya untuk menyusu. Setelah selesai daripada peperangan itu, didokonglah anak itu oleh seorang sahabat tadi dan bertanya, mana ibu anak ini yang sedang anak ini mungkin kehausan dan kelaparan yang memerlukan minuman. وأخرجت الأم راسها من الخيمة فرأت ابنها فأقبلت بقوة تلهف حتى ضمته إلى حجرها تبكي. Ibu tadi keluar daripada kemahnya yang sedang kebingungan mencari anaknya, keluar daripada kemahnya dan melihat anak itu sedang didokong oleh salah seorang. Ibu itu yang terlalu gembira dan lari daripada kemah itu mengejar kepada anak tersebut, lalu diambillah anak itu, didekapnya anak itu dalam keadaan ibu itu menangis. ودمعت أعين الصحابة من المنظر. Air mata para sahabat pada waktu itu pun juga melihat kejadian itu, mereka pun semuanya menangis juga. قال صلى الله عليه وسلم ما يبكيكم؟ Kata baginda Rasulullah bertanya kepada sahabat yang menangis, apa sebab kamu semua menangis? قالوا من رحمة هذه الأم بابنها. Mereka menjawab, ya Rasulullah, disebabkan rahmat dan kasih sayangnya si ibu ini terhadap anaknya. قال لهم أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ Nabi lalu mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, adakah kamu akan menyangka ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api? قالوا لا والله يا رسول الله ما دامت تجد سبيلا أن لا تذبحه في النار. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah tidak mungkin si ibu ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api selagi dia boleh untuk menyelamatkan dia, pasti akan menyelamatkannya, melindunginya. قال لهم والله لله لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بابنها. Demi Allah, kata baginda Rasulullah, demi Allah, Allah itu lebih mengasihi kepada hambanya, lebih daripada kasih sayang si ibu ini terhadap anaknya. فماذا تظنون في مجلس عبيد مع سيدهم الرحيم خلق مع خالقهم الكريم ومصنوعين مع صانعهم العظيم. Agaknya bagaimana kita melihat sikap yang tadi disebutkan itu tentang seorang makhluk bila berada di hadapan Tuhannya yang maha mengasihi, makhluk yang dicipta kepada yang maha menciptakan yang penuh kasih sayang. إن كانت ذكرت التي نسج الله ويسر على يدها هذا الحفل من معهد فاطمة الزهراء أن المجلس ليس مجلسها وإنما كانت واسطة وسبب، وكذلك نقول لكم ليس المجلس مجلسي ولكن واسطة وسبب هو مجلس نور رسول الله ومجلس رحمة الله الرحمن. Bila pengasas Ribat Fatimah tadi mengatakan bahwa majelis ini bukan majelis saya, tetapi ini adalah wasilah, sebab untuk kita mendapatkan kebaikan, atau majelis yang disebahkan kepada tetamu yang diundang. Beliau Al-Habib Umar mengatakan majelis ini pun juga bukan majelis saya, tetapi ini adalah majelis yang serpihan cahayanya itu adalah dari serpihan cahaya Nabi Muhammad SAW. فمرحبا بكم في مجلس الرحمن ورسوله. Selamat datang kepada kamu semua yang hadir dalam satu majelis untuk mendapatkan rahmat dan belas kasihan daripada Allah dan juga Rasulnya. وقد ذكر لنا رسوله في صفة هذا الرحمن جل جلاله أنه أفرح بتوبة عبده من الضال الذي ضل شيئا ثمينا له ثم وجده فجأة، ومن الظمآن الذي اشتد ظمأه ثم وجد الماء فجأة، ومن عقيم لا ولد له حملت زوجته وجاء الولد. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya Tuhan yang Maha Pengasih ini lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba kepadanya, lebih daripada gembiranya seorang yang kehilangan barang yang begitu sangat berharga lalu dijumpainya,
lebih gembira daripada seorang kehausan kehausan sangat yang boleh mati karena haus lalu menjumpai air untuk diminumnya. Lebih gembira daripada seorang ibu yang mandul tidak boleh melahirkan lalu ibu itu dapat melahirkan. Allah lebih gembira dengan taubat hamba lebih daripada mereka itu. وهو الغني عن الخلق أجمعين ولكن هذه رحمته. Walaupun Allah itu maha kaya dan tidak memerlukan kepada semua makhluknya, tetapi Allah ingin menampakkan sifat belas kasihannya. وقد علق الشيطان قلب رجل من بني إسرائيل بامرأة كانت خادمة لبعض الناس في منطقته وأخذ يتتبعها حتى أرسلوها يوما إلى قرية خارج قريتهم فألحقها في الطريق. Diceritakan bahwasanya ada syaitan, ada mengganggu salah seorang di mana seorang wanita yang dia ditugaskan kepada satu wilayah, satu negeri untuk melakukan sesuatu lalu diikutinya di perjalanan. فلما دنا منها يكلمها قالت له يا هذا أنا في نفسي أشد شوقا إليك منك إلي لكني أخاف الله. Katanya, wahai fulan, sesungguhnya saya ini adalah lebih memerlukan kepada apa yang kamu rindui, apa yang kamu inginkan untuk melakukan hal yang tidak baik, tetapi saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. لما خرجت الكلمات من قلب صادق أثرت في قلب الرجل. Ketika kalimat jujur itu keluar daripada hati wanita tersebut, kalimat yang jujur itu mempengaruhi kepada lelaki tadi yang ingin melakukan maksiat dengannya. فندم على فعله وتاب إلى الله ورجع تائبا. Maka lelaki tadi kembali dan bertaubat kepada Allah atas keinginannya yang tidak baik. يمشي في الطريق في الشمس فصادف عابدا من عبادهم صالحا معروفا فيهم يمشي معه يريدان القرية. Di perjalanan, lelaki tadi berjumpa dengan seorang lelaki yang banyak beribadah kepada Allah. Maka lelaki tadi yang ingin bertaubat mendekati lelaki yang banyak ibadah itu untuk berteman dengannya dan juga beribadah bersama dengannya kepada Allah. لما آذتهم الشمس قال تعالى ندعو الله أن يسخر لنا سحابة تظلنا من الشمس. Ketika perjalanan itu dalam keadaan panas yang terik, maka masing-masing mengatakan satu dengan yang lain, jom kita berdoa kepada Allah agar supaya Allah melindungi kita daripada terik panas matahari ini. وقال العابد للرجل ادعو الله أنت. Seorang yang ahli ibadah tadi mengatakan kepada lelaki yang ingin bertaubat itu, kamu yang doa dulu. قال لا إنما أنا عاصي وأنا مذنب أنت تدعو الله وأنا أؤمن على دعائك. Kata lelaki yang berdosa yang ingin bertaubat itu mengatakan, saya ini adalah banyak dosa, kamu saja yang doa, saya mengaminkan doa kamu. فدعا الله ذاك العابد وأمن الرجل وطلعت سحابة فوقهم تمشي معهم حتى وصلوا البلد. Maka lelaki yang banyak ibadah tadi mengangkat kedua tangannya dan diaminkan oleh lelaki yang satu lagi yang tadi ingin bertaubat. Lalu kemudian Allah menghantarkan awan menaungi mereka dalam perjalanan mereka itu. وفي البلد كان الطريق هذا إلى هنا وطريق هذا إلى هنا فافترقا فتبعت السحابة ذلك التائب. Di perjalanan ketika sudah hampir masuk ke kampung yang mereka tuju, lelaki yang jalan berdua itu rumahnya berbeza laluan, satu ke kanan dan satu ke kiri. Maka mereka pun berpisah jalan. Saat berpisah jalan, naungan awan itu justru bersama dengan lelaki yang ingin bertaubat, bukan dengan lelaki yang banyak ibadah tadi. فاستوقف وقال تعال هنا تقول لي انك عاصي وانك مذنب وانا دعوت وانت امنت وجاءت تسحب والان تتبعك من اين جيت وماذا عملت؟ Maka lelaki yang banyak ibadah itu merasa heran, kenapa itu awan ikut lelaki tersebut bukan ikut dirinya yang merasa dirinya banyak ibadah. Dipanggillah lelaki itu, mari kemari, mari kemari. Lalu ditanya, apa yang kamu kata sebentar tadi, kamu banyak dosa dan macam-macam kamu buat, tetapi setelah aku berdoa engkau mengaminkan, awan ini ikut kamu bukan ikut aku. قال أنا كما قلت لك عاصي. قال فمن أين جيت الآن؟ قال خرجت أتبع امرأة ولكن وقع الندم في قلبي وقالت لي كذا وكذا. فعجب الرجل العابد وقال إن التائب عند الله بمكان لا يبلغه غيره.
Maka lelaki tadi itu pun menjelaskan, saya ini seperti mana yang saya sudah jelaskan kepada kamu. Sebentar tadi saya ini banyak dosa. Akan tetapi saya ini sebentar tadi jumpa dengan seorang perempuan dan saya ingin melakukan dosa dengannya. Lalu dia menasehati dengan kata-kata yang menyentuh kepada hati saya dan saya pun insaf dengan kata-kata tersebut dan saya berazam untuk tidak melakukan dosa itu lagi dan ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki tadi yang banyak ibadah itu mengatakan, sesungguhnya kedudukan orang yang bertaubat kepada Allah itu berada dalam satu kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang lain. قد كان واحد في المنافقين ثم أوقع الله الإيمان في قلبه فجاء إلى النبي محمد. Ada seorang yang dahulunya dia seorang munafik, lalu tersedar dirinya dan datang kepada Nabi Muhammad. قال يا رسول الله الإسلام والإيمان ها هنا يشير إلى لسانه والظلم والكفر ها هنا يشير إلى صدره. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, iman yang ada pada saya ini hanya di sini saja, yakni menunjuk kepada mulutnya. Adapun di dalam hati saya ini kegelapan, kekufuran dan hal-hal yang tidak elok. قال ألست جئت تائبا إلى الله؟ قال نعم. قال وأنا أستغفر لك الله. Kata baginda Rasulullah, bukankah kamu datang kepada saya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan, ya, saya ingin bertaubat kepada Allah. Kalau begitu saya berdoa memohon ampun untuk engkau dan engkau aminkan. قال يا رسول الله معي أصحاب كنت أنا وإياهم أتعاون على إيذائك وعلى مضادة دينك وعلى إيذاء أصحابك والآن أدلك عليهم حتى تعرفهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا. Lalu sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dahulu saya dengan teman-teman saya, dengan kawan-kawan saya mengganggu engkau, menyakiti teman-teman dan sahabat-sahabat engkau. Aku kenal kepada mereka semua. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, wahai Rasulullah, mereka yang suka menyakiti dan mengganggu kepada engkau? Nabi mengatakan tidak. بل من جاء منهم تائبا استغفرنا له كما استغفرنا لك ومن أصر فحسابهم على الله. Siapa di antara mereka yang datang kepada saya untuk memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, saya doakan dia agar supaya Allah mengampunkan kepadanya. Adapun orang yang dia masih terus menyakiti saya dan tidak mahu beriman, maka tanggung jawab mereka itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا نبيكم محمد الذي أرسله الله إليكم رحمة. Ini adalah sifat Nabi kamu semua, yaitu Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. به كنتم خير أمة. Dengan beliau kamu ini menjadi umat yang terbaik. وأنزل الله عليه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, arti dan ayat yang dibaca tadi, kalau mereka melakukan kezaliman yang besar untuk diri mereka, jadi melakukan jahat dan maksiat, lalu datang kepada engkau wahai Rasulullah untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah, lalu dimintakan ampun oleh Rasulullah kepada Allah, maka mereka yang berdosa yang zalim tadi akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan Maha mengampunkan serta mengasihi. وقد ذكر عدد من المفسرين والفقهاء قصة رجل يقال له العتبي. Disebutkan disebutkan dalam kitab fiqh, dalam kitab tafsir, seorang alim bernama Al-Imam Utbi. كان جالسا عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجرته الشريفة. Beliau Imam Utbi ini duduk berdekatan dengan bilik makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاء أعرابي يقول يسلم على النبي وعلى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ثم قال يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد جئت تائبا إلى ربي مستغفرا ذنبي فاستغفر لي يا رسول الله ثم انصرف. Seorang badui datang dan berziarah kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepadanya, mengucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar, mengucapkan salam kepada Sayyidina Umar, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, saya dapati dalam Al-Quran Allah itu berfirman, kalau mereka melakukan dosa dan zalim kepada diri mereka sendiri, yakni melakukan maksiat, lalu datang kepada engkau
memohon ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh engkau kepada Allah, maka orang yang zalim tadi akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan juga Maha mengasihi. Saya datang kepada engkau untuk memohon, untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, mintakan kepada Allah ampun untuk saya. قال فنعست فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقبل عليه يقول قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. Lelaki tadi lalu tinggalkan dari tempat tersebut. Imam Utbi yang mendengarkan kata-kata Badui tadi terlelap saat itu dan melihat dalam mimpinya baginda Rasulullah mengatakan kepada Utbi, wahai Utbi, bangunlah kamu sekarang dan kejarlah kepada Badui itu, bagi tahu kepadanya kalau Allah sudah ampunkan dosa-dosanya. ومثلها قصة أخرى حصلت أمام القبر الشريف. Dan ada kisah yang serupa dengan itu yang berlaku di hadapan makam Rasulullah. جاء أعرابي فسلم على النبي وصحبه وقال اللهم أنت الله ربي وهذا محمد نبيك وأنا عبدك فإن تغفر لي وإن الشيطان عدوك فإن تغفر لي يفرح نبيك ويحزن عدوك وينجو عبدك وإلا تغفر لي يحزن نبيك ويفرح عدوك ويهلك عبدك وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وترضي عدوك وتهلك عبدك ومشاء. Seorang lelaki datang menziarahi Rasulullah SAW lalu mengatakan, ya Allah, di depan saya ini adalah Nabi yang engkau kasihi. Di luar sana syaitan yang memusuhi engkau. Dan aku adalah hambamu yang melakukan dosa. Kalau engkau ampunkan dosa aku, Nabi yang engkau kasihi ini akan gembira. Dan juga syaitan yang musuhmu itu akan sedih. Dan aku orang yang berdosa kalau diterima taubatnya akan selamat. Tetapi kalau engkau tidak ampunkan aku, maka akan sedih Nabi yang kau kasihi. Akan gembira musuhmu yaitu syaitan. Dan akan binasa hambamu ini. Engkau tidak mungkin bagi susah kepada Nabi yang kau kasihi. Dan juga menggembirakan syaitan yang memusuhi kepadamu untuk membiarkan aku binasa. Maka Badui itu pun pergi. وكان بعض الصالحين هناك فرأى النبي قال قم فالحق الأعرابي فقل له إن الله غفر له بحسن مسألته. Seorang alim yang ada berdekatan dengan makam tersebut yang sedang tertidur waktu itu bermimpi Nabi SAW mengatakan kepadanya, bangunlah kamu, beritahulah kepada lelaki itu bahwasanya Allah sudah mengampunkan kepadanya karena bijaknya dia menyoal. وقد حصل في حياته صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك وأجل. Berlaku di zaman baginda Rasulullah yang lebih besar dan lebih agung daripada kejadian itu. عدد قاموا بإرادة أعظم الذنوب وأكبر الجرائم أرادوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Beberapa kelompok yang mereka berpakat satu dengan yang lain untuk melakukan satu kejahatan yang terlalu besar, yaitu keinginan untuk membunuh kepada Nabi SAW. وهذه جريمة ذنوبنا وذنوبكم جميعا ما تساوي عشرها. Perbuatan ingin membunuh Nabi ini kalau dihimpunkan dosa-dosa saya dan dosa kamu semua belum lagi mencapai walaupun 1/10 daripada dosa orang yang ingin membunuh kepada Nabi. فدعا لهم النبي ووضع أيديه على صدورهم فتحولوا إلى مؤمنين أتقياء وصالحين ومقربين. Lelaki tadi didekati oleh Nabi, dipegang dadanya, didoakan oleh Nabi. Berubah lelaki itu 180 derajat menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, menjadi orang yang wali dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minhum Umair bin Wahab. Salah seorang daripada mereka bernama Umair ibn Wahab. Jalasa fi ظل الكعبة في الحجر مع صفوان ابن أمية وقال عمير لولا دين علي وعيال لي لذهبت فأقتلت محمدا وأنا أستطيع أتعذر بأن ولدي عندهم ماسور من بدر وأقتل النبي محمد
فقال له صفوان أولادك أولاد لي ودينك علي قضاؤه ولك من المال كذا. قال فاكتم علي أمري حتى أذهب وأنفذ هذه الخطة. وسن سيفه وسمه جعل فيه السم وتوجه إلى المدينة. Umair ibn Wahab tadi satu hari duduk dengan Safwan ibn Umayyah di bawah Ka'bah berhampiran dengan Hijr Ismail. Di situ duduk mereka berdua dan sembang-sembang mereka berdua. Kata Umair mengatakan kepada Safwan, wahai Safwan, kalau bukan oleh karena saya ini ada hutang dan kalau bukan oleh karena saya ini ada keluarga yang perlu saya jaga, maka saya akan pergi kepada Muhammad, akan saya bunuh dia. Dan saya tahu bagaimana saya mencari jalan untuk dekat dengan dia, untuk membunuh kepada dia dengan alasan anak saya sedang ditawan olehnya setelah peperangan. Dengan alasan itu saya datang untuk menebus anak saya. Bila saya dekat dengan Muhammad, saya akan bunuh dia dengan satu pedang yang sudah ditajamkan dan sudah dikasih racun pedang itu sehingga tak boleh selamat daripada pedang saya ini, kata Umair. Maka kata Safwan mengatakan, kalau aku jamin hutangmu aku bayar, keluargamu adalah keluargaku, aku berikan nafkah kepada mereka dengan syarat engkau tunaikan apa yang engkau azamkan sebentar tadi, maka dilakukanlah olehnya, disiapkan pedang diisi dengan racun dan berjalan menuju kepada Rasulullah. فكان صفوان يقول لأهل مكة سيأتي خبر في هذه الأيام ينسيكم وقعة بدر ومن قتل من آبائكم. Mereka berdua berpakat jangan bagi tahu siapa-siapa apa yang kita diskus malam ini. Maka berangkatlah itu Umair. Safwan mengatakan kepada orang-orang Mekah, katanya, dalam beberapa hari ini kamu akan dengar satu berita yang mengejutkan kamu semua. ووصل عمير إلى تحت المسجد النبوي وشاهده سيدنا عمر مع جماعة. فقال سيدنا عمر هذا وجه شر وليس بوجه خير وما جاء لخير. وقام فأمسك به حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أطلقه يا عمر. وتقدم عمير إلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والسيف معه. Sampai di pintu masjid di kota Madinah, Umair dilihat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Kata Sayyidina Umar, ini muka-muka jahat. Maka dihampiri oleh Sayyidina Umar dan dipegang dengan kuat-kuat oleh Sayyidina Umar untuk dibawa kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah berpesan, wahai Umar, lepaskanlah tangan kamu itu. Maka dilepaskan oleh Sayyidina Umar, didekati Rasulullah oleh Umair sampailah dekat dengan jarak yang terlalu dekat dengan baginda Rasulullah sementara pedang berada di samping Umair. قال له ما جاء بك يا عمير. Kata Nabi, kamu datang dengan tujuan apa wahai Umair? جئت أتفاهم معكم في شأن ابني عندكم ما سور فأديكم فيه وأعطيكم مال واستخرج ابني. Kata Umair mengatakan, saya datang, kamu tahu anak saya ditawan oleh kamu, saya datang untuk menebus anak saya, berapa yang kamu mahu saya akan bagi semahu kamu. قال فما بال السيف. Lalu kenapa kamu datang dengan membawa pedang? فأجاب الجواب الدبلوماسي على قولهم، يقال قبحها الله من سيوف ما أغنت عنا شيئا يوم بدر. Dijawab oleh Umair dengan jawaban diplomatik. Katanya, apa guna pedang ini sementara dia tak bermanfaat pun pada peperangan yang lalu kami kalah. Pedang ini tak boleh memberi manfaat apa-apa, katanya. قال أصدقني يا عمير لماذا جيت. Kata baginda Rasulullah, wahai Umair, cakap jujur, untuk apa kamu datang kemari? قال ما هو إلا لي وخطيبكم في ولدي. Kata Umair mengatakan, tak ada sebab lain kecuali saya ingin menebus anak saya. قال له لا بل جلست مع صفوان في الحجر وقلت له كذا وقال لك كذا وتكفلت بقتلي وجيت لتقتلني والله حائل بينك وبين ذلك. Kata baginda Rasulullah, tidak betul begitu. Kamu duduk dengan Safwan di tempat ini, diceritakan apa perbualan antara Umair dengan Safwan bin Umayyah yang berlaku perbualan antara mereka berdua dan kau datang bukan untuk yang kau kata tadi kepada aku tapi untuk membunuh kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. اهتز قلبه. Maka bangkitlah dan tersedarlah, tergetarlah hati daripada Umayyah tadi. والله ما علم بهذا أحد غيري وغير صفوان حتى أهلي وأولادي وأهله لا يعلمون. Katanya tiada seorang pun daripada kami berdua yang tahu perbualan kami berdua. Hatta keluarga saya pun tak tahu apa yang kami bincangkan.
ولكنك نبي حقا أمدد يدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Tapi engkau adalah nabi yang memang jujur dan benar. Hulurkan tanganmu dan mengucap 2 kalimat syahadah. الناس في مكة يقولون صفوان ما الخبر الذي تقول عنه؟ Orang-orang di Mekah semua pada menunggu, mana berita yang kamu katakan, kami sedang menanti-nanti berita yang kamu janjikan, ada berita yang heboh. قال سيأتي هذه الأيام. Katanya akan datang tak lama lagi. وأخذ يترقب من يجي نحو المدينة يقول هل من خبر هل من حدث يقولون لا. Maka Sofwan waktu itu setiap orang datang daripada Madinah ditanya, ada apa-apa berlaku ke? Ada kejadian-kejadian yang hebat berlaku ke? Mereka yang datang mengatakan tidak ada. حتى وصل ناس من المدينة قال لهم هل في المدينة خبر قالوا لا. Sehingga beberapa orang pun yang datang kemudian ditanya lagi, ada berita apa ke? فما فعل عمير بن وهب قالوا قد أسلم. Maka Sofwan bertanya kepada lelaki itu, kamu kenal tidak kepada Umair bin Wahab? Apa yang berlaku kepada dia? Lelaki yang datang daripada Madinah mengatakan, oh dia sudah masuk Islam. كيف ذلك ما يكون قالوا قد كان. Kata Sofwan mengatakan, macam mana itu boleh berlaku? Katanya itu yang berlaku. فانظر كيف تحول على يد النبي من أكبر شقي في الوجود إلى سعيد مع السعادة. Coba bayangkan seorang ini yang awalnya orang yang paling jahat, yang paling keji, ini ingin membunuh kepada Nabi, berubah menjadi orang yang paling bahagia dan selamat. لعظمة هذا النبي عند ربه قالوا تتعجب الملائكة يوم القيامة ممن نجا من الأمم السابقة كيف نجا وقدر على النفس والهوى والشيطان لكن إلا أمة محمد يتعجبون ممن هلك كيف يهلك والرحمة أمامه والتيسير أمامه. Bila nanti di hari kiamat itu akan dilihat orang-orang yang terdahulu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat akan merasa takjub bagaimana mereka boleh binasa dan celaka sementara nabi mereka ini nabi yang terlalu rahmat dan terbuka peluang untuk mendapatkan rahmat dan selamat di akhirat. ويا مشتغلين بالفن بأصنافكم وأنواعكم وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من كان يكره المحرمات وإن فعلها ويرى التقصير فيها فبشروه أنه قريب من الرحمة. Wahai semua orang-orang seni, yang semua kamu adalah beriman kepada Allah dan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa saja yang berlaku kepada kamu tergelincir melakukan akan maksiat dan juga dosa dan menginsafi akan perbuatan itu dan ingin kembali, maka terimalah kabar gembira bahwasanya ini adalah satu peluang rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. الخطر الكبير لمن يصر على المعصية ويفرح بها ولا يبالي ولا يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى. Yang menjadi masalah adalah kalau orang itu melakukan maksiat tetapi tidak peduli dan tidak mahu mengakui melakukan kesalahan. Bahkan dia dengan menantang, dengan terus melakukan maksiat tanpa menyadari untuk insaf dan mengakui kalau itu perbuatan salah. ومع ذلك فكم من معاند ومكابر يهديه الله والأمر له. Berapa banyak orang itu yang degil, berapa banyak orang itu yang berterusan melakukan yang tidak baik, tetapi bila Allah berkehendak untuk mengubah maka akan diubah oleh Allah segala sesuatu dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. ولا حق للخلق أن يحكموا على أحد بجنة ولا نار فإن لهم رب هو الذي يتصرف فيه. Tak ada siapa yang berhak menghukum orang lain dengan syurga atau neraka, karena yang berhak untuk menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. وكان عابد من عباد بني إسرائيل يمشي فجاء خليع فاسق من فساق بني إسرائيل وقال في نفسه أنا أمشي مع هذا العابد لعل الله يرحمني ببركته فنازل العابد نفخة من الشيطان وتكبر وقال أنت خليع بني إسرائيل وأنا عابدهم لماذا تجلس معي ابعد عني. فأوحى الله إلى نبيهم في ذاك الزمان
قل لفلان العابد قد أحبطت عمله كله وعبادته وقل لفلان الفاسق قد غفرت له كل ما كان من عمله فهما الآن سواء فليستانف العمل. Ada diceritakan tentang dua orang. Yang satu ahli ibadah daripada golongan Bani Israel. Yang kedua ahli maksiat. Ahli perbuatan dosa, orang fasik. Maka si fasik ini mengatakan, saya ini ingin berteman dengan orang yang baik, yang ahli ibadah. Ini mungkin saja berteman dengannya, Allah akan merubah nasib saya. Maka didekatilah orang yang ahli ibadah itu. Dan orang yang ahli ibadah itu ketika didekati oleh orang yang berdosa tadi, terlintah dalam hatinya dengan mengatakan, kamu ini orang kotor, kamu ini orang hina, kamu ini orang yang banyak melakukan perkara yang fasik. Saya orang yang ahli ibadah, maka kamu tak layak duduk dengan saya, tak layak berteman dengan saya. Katanya sombong dengan perbuatan ibadahnya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi yang diutus pada ketika itu untuk memberitahukan bahwa kedua-duanya, lelaki yang banyak beribadah itu dihapus segala pahala ibadahnya karena kesombongannya. Lelaki yang berdosa tadi dihapuskan dosanya oleh Allah karena kesungguhannya untuk bertaubat. Sehingga kedua-dua lelaki itu berada dalam posisi yang sama, kosong, tak ada apa amal-amal, dan masing-masing memulai untuk beramal tanpa ada perbezaan di antara keduanya. وهكذا نظر الله إلى القلوب حتى قالوا رب ذي معصية أورثته ذلا وانكسارا كان أقرب إلى رحمة الله من صاحب طاعة أورثته عز واستكبارا. Demikianlah yang berlaku kepada hati bila berubah. Katanya dikatakan mungkin saja hati orang yang menyesal daripada perbuatannya itu lebih baik daripada hati orang yang dia sombong dengan ibadahnya. وحدثنا النبي عن رجل من بني إسرائيل أيضا كان من الصالحين وعطش في برية وصحراء فأغمي عليه من العطش وجاء رجل كان من العصاة ومعه ماء لما رأى أثر الإنسان أقبل عليه فعرف أنه أغمي عليه من العطش. Disebutkan juga di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda, dahulu di zaman Bani Israel ada seorang yang berjalan di satu perjalanan yang panjang, lalu didapati seorang itu kehausan dan tidak ada air untuk diminumnya sehingga orang itu pengsan karena kehausan. Lelaki itu dijumpai oleh seorang yang banyak dosa, yang pengsan tadi laki banyak ibadah, yang menjumpai seorang lelaki yang banyak melakukan dosa yang sedang membawa air. فعرفه أنه العابد الصالح. Maka lelaki tadi mengetahui yang pengsan ini adalah seorang hamba yang saleh. وأخذ يقول إن أعطيته هذا الماء ربما أنا أتعرض للعطش في هذه الصحراء فأتضرر بذلك. Maka lelaki itu mengatakan, ini lelaki pengsan adalah sebabkan karena haus. Saya ada air. Kalau saya beri air saya kepada dia, mungkin di perjalanan nanti saya yang akan menanggung resiko kehausan dan juga kesusahan. وإن تركت هذا الرجل الصالح في هذا المكان ولم بخلت عليه بماء فما أظن أن يرحمني الله بعدها أبدا. Tetapi kalau saya biarkan lelaki yang pengsan ini, saya tidak beri air kepadanya, maka perbuatan saya ini tidak mungkin lagi akan diampunkan oleh Allah karena membiarkan dia itu menjadi binasa. فخرج وقطر في فمه من الماء حتى أفاق وسقاه الماء. Maka diambillah air itu dan dibasahi bibir lelaki yang pengsan tadi sehingga sedarlah lelaki itu dan diberikan minuman air yang ada padanya. قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم القيامة أمر الله الملائكة أن تأخذ ذلك العاصي إلى النار. Di hari kiamat nanti diperintahkan kepada lelaki yang hidupnya di dunia itu banyak melakukan dosa, diperintahkan kepada malaikat untuk dibawanya menuju ke neraka. قال فيرفع الله له وجه العابد الذي أنقذه والملائكة حاملته إلى النار. Maka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui seorang malaikat yang menunjukkan lelaki tadi yang diselamatkan untuk diberi air yang sedang menuju ke surga.
فيقول يا فلان هل تعرفني؟ يقول من أنت؟ قال أنا الذي سقيتك الماء في يوم كذا وكذا. قال فيقول للملائكة قفوا حتى أسأل ربي فيه. Maka lelaki yang sedang dibawa ke neraka oleh malaikat berselisih dengan lelaki yang ahli ibadah tadi yang sedang dibawa oleh malaikat menuju ke surga, berselisih dan nampak satu dengan yang lain. Maka lelaki yang berdosa tadi mengatakan, wahai fulan, kamu ingat tak sama saya? Saya dulu yang pernah memberikan minum kepada kamu saat kamu memerlukan air minum. Maka malaikat ketika mendengarkan perbualan mereka berdua, mereka mengatakan, saya akan tanya dulu kepada Allah tentang nasib mereka ini bagaimana. وهو يقول له هؤلاء الملائكة تأخذون النار فإن كان لك عند الله جاه ومكان فتشفع فيه. فأخذ يسأل الله ونزل الوحي من الله قال خذ بيده فأدخله معك الجنة فتتخلى عنه ملائكة العذاب ويأخذ بيده ويدخلان الجنة معه. Malaikat bertanya kepada lelaki yang diselamatkan itu, adakah betul orang itu pernah menyelamatkan kamu dengan memberi air? Setelah diakuinya dengan benar, maka diperintahkan oleh malaikat itu kepada lelaki yang saleh itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menjadi sebab syafaat kepada lelaki yang berdosa yang ingin dibawa ke neraka itu. Maka diangkat kedua tangannya dan juga berdoa kepada Allah memohon agar supaya memberikan syafaat dan diizinkan oleh Allah. Maka diperintahkan kedua-duanya oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Allahu la ilaha illallah. وهكذا أنبأنا صلى الله عليه وسلم عن الله بالنبأ العظيم وعلق قلوبنا به وبرحمته. Demikian dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana meletakkan ketergantungan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengasihi. ها نحن بين يديه جل جلاله وتعالى في علاه تعرض علينا بضاعة حملها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita pada malam hari ini berada dalam satu majlis yang sedang dihidangkan kepada kita, hidangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علمنا بها أن أهل الذنوب والمعاصي ما دام الواحد منهم يكره تلك الذنوب ويحب التوبة عنها فهو على خير. Kita mengetahui bahwa seorang yang dia sadar dirinya melakukan maksiat dan tahu perbuatan itu maksiat dan berusaha untuk berubah, maka ia berada dalam kebaikan. ثم إن كان في أثناء تلك المعصية أو بين أهل المعاصي يتجنب شيئا من المعاصي فيكون ما يتجنبه كفارة لشيء يفعله وهكذا حتى تأتيه رحمة الله. Bila ia berusaha untuk menjauhkan diri daripada perbuatan yang tidak baik, maka menjauhkan dirinya itu akan menjadi sebab penghapusan akan ketergelincirannya ketika melakukan perbuatan yang salah. وإن كان في أثناء ذلك يذكر الله بقلبه وينوي الخير له ولمن حوله فيكون كذاكر الله في الغافلين يتضاعف له أجره ويعظم قدره. Bila ia pun bersungguh-sungguh untuk menyebarkan kebaikan di saat dirinya itu berada di sekeliling tempat-tempat yang tidak baik atau tempat-tempat yang berdosa dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka kesungguhannya mengingati Allah pada saat itu akan menjadi sebab diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menjadi orang yang berubah. وذاكر الله في الغافلين كمنزلة الصابر في الفارين. Dikatakan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah orang yang lalai, kemanzilat الصابر يعني في الجهاد في سبيل الله أمام الحاربين الفارين من الزحف. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang-orang yang lalai, umpama orang yang dia tetap tegar dalam perjuangan dalam jihad walaupun yang lain lari daripada peperangan. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. Perumpamaan orang yang berzikir mengingati Allah selalu dan orang-orang yang tidak mahu mengingati Allah, perumpamanya adalah umpama orang yang hidup dan mati. ولما كانت الأسواق محل الغفلة غالبا جعل صلى الله عليه وسلم في الذكر في السوق ثوابا خاصا. Oleh kerana pasar itu menjadi tempat
kebiasaannya ramai orang-orang lalai, maka dijadikan oleh Rasulullah berzikir di tengah-tengah pasar pahala yang khusus. فقال في الحديث الصحيح من مر في السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. Disebutkan dalam hadis, barang siapa orang yang dia berada di pasar lalu dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ribu-ribu dosa, akan diberikan lipat ganda oleh Allah ribu-ribu pahala, dan diangkat darjatnya oleh Allah ribu-ribu darjat. فهذه 3 ملايين يحصلها في المرابحة مع الله تعالى في لحظات. Bila dikumpulkan ribu-ribu tadi adalah umpama 3 juta pahala diberikan oleh Allah hanya pada zikir sesaat di tengah-tengah pasar. لكن مليون رنجت ومليون دولار صعب يحصلها في لحظات. Tapi $1.000, $1 juta ataupun lebih daripada itu susah nak didapat dalam sesaat. ولو حصل ملايين الرنجات والدولارات ستذهب وتفنى ثم لا تنفع، ولكن هذه الملايين تستمر له إلى الأبد. Kalaupun boleh dapat sesaat juta-juta ringgit atau juta-juta dolar, akhirnya pun akan hilang juga. Tetapi juta-juta pahala yang diberikan oleh Allah pada sesaat tadi, ia kekal selama-lamanya sampai di akhirat. فمن عرض علينا أي شيء من شهرة أو مال أو غير ذلك في الدنيا فهذا الله ورسوله يعرضان علينا الجنة والرضوان وسعادة الأبد. Kalau ada orang yang mempengaruhi dan menawarkan kepada kita tentang kemasyhuran, tentang keduniaan, tentang pelbagai macam yang diinginkan daripada publicity, ini juga ada tawaran, ada offer, tender daripada Rasulullah SAW untuk mendapatkan ridha daripada Allah, untuk mendapatkan syurganya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Dua-dua ada offer kepada kita. وكل من له وجهة إلى الله وصدق مع الله يتحول جميع حاله حتى فنه وأغانيه وأصواته إلى سبب قربة إلى الله بل إلى دعوة إلى الله تعالى. Mereka yang bersungguh-sungguh untuk berubah, maka akan dijadikan profesinya, pekerjaannya dalam dunia seni atau lagu ataupun menyanyi, akan menjadi sebab untuk digunakan kebaikan dan sebab untuk dakwah, untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui profesinya. وهكذا استقبلن البنات الصغار في المدينة رسول الله بالطيران ينشدنا ويقولنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فلما مررنا عليه وهو على باب بيت أبي أيوب الأنصاري وقفنا فقال أتحببنني؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال الله يعلم أن قلبي يحبكم. Daripada contoh penghargaan kepada seni yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, terdapat beberapa jawari, anak-anak kecil, perempuan yang mereka mendendangkan lagu di hadapan Nabi sambil memukul kompang di hadapan Nabi, sementara Nabi baru sampai dalam hijrahnya di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Melihat perempuan-perempuan anak-anak itu sedang mendendangkan lagu dengan kompang, maka Nabi tidak terus masuk ke rumah Abu Ayyub, tapi berhenti dan melihat kepada mereka dan bertanya kepada mereka, kamu semua cintakah kepada saya? Kata mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya kami cinta kepadamu. Kata baginda Rasulullah, saksikanlah bahwasanya hati saya pun cinta kepada kamu semua. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يقول لسيدنا حسان الشاعر إن جبرائيل وميكائيل معك ما نافحت عن رسول الله.
Dikatakan kepada seorang penyair, seorang ahli puisi di zaman Nabi SAW bernama Hassan bin Thabit. Kata Nabi, sentiasa Jibril dan Mikail bersama dengan engkau wahai Hassan, selagi mana engkau membela Allah dan juga Rasulnya dengan puisimu. وقال إن من الشعر لحكمة. Dikatakan dalam hadis sesungguhnya pada syair, pada puisi itu ada hikmah di dalamnya. من لطيف ما وقع لبعض مشايخنا كان يسمع في سيارة قصيدة تنشدها أم كلثوم المصرية. Di antara kisah yang menarik perhatian daripada beberapa guru-guru kami ketika naik kereta mendengarkan lagu yang didendangkan oleh Ummu Kalthum. وكان في الكلمات كلمات طيبة ويأخذ الشيخ منها معاني رفيعة. Tetapi kalimat yang didendangkan lagunya oleh Ummu Kalthum ini kalimat-kalimat yang mengandungi arti dan maksud yang begitu yang baik, maka diambillah pemahaman itu oleh Syekh ini dengan pemahaman yang tinggi dan luas. وبعضها تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagian daripada bait-bait syair yang didendangkan oleh Ummu Kalthum adalah menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال له عالم بجنبه يا شيخ ماذا تسمع هذا؟ قال إن هذه التي تغني ستصلي على جنازتها أنت. Kata seorang alim yang ada dalam kereta, orang alim lain dalam kereta mengatakan kepada alim sedang mendengarkan lagu itu, katanya, wahai Syekh, kamu seorang alim besar mendengarkan lagu perempuan ini, katanya. Kata lelaki, kata Syekh itu mengatakan, ini seorang yang menyanyi ini bila meninggal nanti kamu yang akan sholat jenazah kepadanya. بعد مدة ذهب هذا العالم معه بنت يعالجها في القاهرة في مصر. Tak lama daripada hal itu berlaku, seorang alim ini pergi ke Mesir membawa anaknya untuk berobat. ويمشي يوم في الطريق فوجد جنازة فيها ناس كثير. قال للسائق اصبر حتى نصلي على هذه الجنازة، وخرج يصلي معهم على الجنازة. ولما رجع يسألوا من، قال له جنازة أم كلثوم. Orang alim itu ketika sampai di Mesir dan berjalan di satu kawasan, lalu melihat orang ramai berjalan. Kemudian apa ini yang sedang berlaku? Katanya ada jenazah yang akan disolatkan. Maka dia pun turun juga untuk solat jenazah, ingin mengambil pahala. Maka dia pun solat, selesai daripada solat ditanya, jenazah siapa ini? Katanya jenazahnya Ummu Kalthum. فلولا تدارك الله لها بالرحمة وحسن خاتمة ما صلى هذا الولي عليها. Kalau bukan oleh kerana didahulukannya rahmatnya Allah kepada perempuan itu, maka tidaklah orang alim ini akan sholat kepadanya. ولله في خلقه شؤون جل جلاله. Allah subhanahu wa ta'ala itu menyimpan rahasia pada ketentuan dan juga perbuatannya Allah. نرجو لا يحضر أحد منكم شيئا من نشاطات الفن أو القيام بشيء ما يتعلق به من بعد اليوم إلا وهو ذاكر لله وناوي الدعوة إلى الله تعالى. Kami mengharapkan kepada kamu semua daripada penglibatan kamu dalam dunia seni, dalam apapun juga penglibatan kamu, yang kami harapkan daripada kamu adalah tidaklah kamu terjun dalam bidang-bidang itu, melainkan kamu dalam keadaan mengingati sentiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا مشروع مربح. Ini proyek yang sangat menguntungkan. وربحه أبدي. Dan keuntungan proyek ini kekal abadi. وربما جعل الله منكم من جعل سببا لهداية كثير من الخلق، وأنتم من خلال هذا الطريق ستصلون إلى أقوام وقلوب يصعب على العالم أن يصل إليهم والداعي أن يصل إليهم، فتكونوا أنتم نوابا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى هؤلاء. Dengan kamu berbuat demikian, kamu akan berusaha untuk berubah dan mengubah orang-orang yang berada di sekeliling kamu, yang kalau mereka itu berubah
ada perubahan itu sangat besar nilainya yang mungkin orang alim atau ustadz atau tuan-tuan guru tak boleh sampai kepada mereka, tetapi antum dengan orang-orang yang ada di sekeliling kalian semua adalah mudah untuk dapat bersama dan juga saling memberikan kebaikan satu dengan yang lain. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي وهو يتوجه لقتال عتاه من اليهود فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Pesanan Rasulullah kepada Sayyidina Ali ketika dihantar untuk berperang kepada orang-orang yang degil daripada kalangan orang-orang Yahudi, pesanan Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, dengan Allah menjadikan engkau sebab hidayah bagi seorang daripada mereka, lebih baik bagi engkau daripada engkau mendapatkan sekian banyak daripada onta-onta merah. لماذا حضرتم إلى هذا المكان؟ Kenapa kamu semua, apa tujuan kamu semua hadir di tempat ini? لو كان فيكم مجرد من حضر فضولي فقط ينظر ماذا يجري لكان متعرضا لرحمة الله وأن يغفر له في المجلس، فكيف إذا كان جاء من أجل الله؟ Kalau ada di antara kamu yang hadir ke majelis ini dengan tujuan ingin tahu, hanya dengan tujuan ingin tahu apa yang sedang berlaku, tak ada niat lain, hanya ingin tahu saja, itu pun kehadiran itu tetap akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau hadir dengan tujuan kerana Allah. فإن الله يقول للمجتمعين على ذكره أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان خطأ، يعني كثير الخطايا والذنوب ولم يأتي بقصد الذكر وإنما لحاجة فحضر معهم، يقول الله وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Allah berfirman kepada nabinya mengatakan bahwasanya mereka yang hadir dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis kebaikan ini dibagi tahu oleh Allah kepada malaikat. Wahai malaikat, saksikanlah mereka yang hadir dalam majelis itu aku ampunkan dosa-dosa mereka semua. Malaikat mengatakan kepada Allah, wahai Allah, di antara mereka yang hadir dalam majelis itu datang bukan untuk majelis, datang saja macam tu. Dia pun banyak dosa, adakah engkau ampunkan juga? Allah berfirman, baginya pun aku ampunkan. Mereka duduk dengan orang-orang yang diberi ampun, maka dia pun juga mendapat pengampunan. تجالسنا جلسة في الله تعالى. Kita semua duduk malam hari ini saling duduk bersama kerana Allah. وكل من مات منا على الإيمان أرجو له ثمرة هذا التجالس في الله. Saya mengharap siapapun di antara kita yang hadir dalam majelis ini bila kembali kepada Allah, saya harap mudah-mudahan masing-masing mendapatkan pahala yang Allah berikan dengan keberkatan majelis pada malam hari ini. أتدرون ما ثمرة التجالس في الله؟ Tahukah kamu apakah buah dan hasil orang itu kalau duduk bersama hanya semata-mata kerana Allah? ينادي مناديه يوم القيامة أين المتجالسون فيه، أين المتحابون فيه، أين المتبادلون فيه، اليوم أظلهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. Disebutkan di dalam hadis nanti di hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang memiliki sifat, siapa di antara mereka di dunia yang duduk bersama kerana aku? Siapa di antara mereka hidup di dunia saling kasih mengasihi kerana aku? Siapa di antara mereka ketika di dunia saling membantu kerana aku? Hari ini aku lindungi mereka. Di hari tiada perlindungan kecuali perlindungan aku sahaja. بل نرجو هذا العطاء من الله لمن كان يشاهد هذا وهو غير حاضر معنا هنا على أي وسيلة من هذه الوسائل، وتمنى أمنية صدق بقلبه أنه يكون حاضرا أن الله يدخله في فائدة التجالس في الله. Dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan yang kita minta sebentar tadi kepada Allah juga diberikan kepada mereka yang menyaksikan melalui live streaming, yang tak dapat hadir ke tempat ini, yang punya azam untuk hadir dalam majlis pada malam hari ini. Saya berdoa semoga mereka pun juga dapat pengampunan daripada Allah seperti mana kita pada malam hari ini. سامحونا على التطويل. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang saya berbicara. وإنما لمنتظرون ثمرات هذا المجلس. Sesungguhnya kita semua sama-sama ingin menunggu hasil daripada majlis في الحياة وفي عند الوفاة وفي البرزخ ويوم القيامة. Di saat hidup kita di dunia, di saat kita berada dalam keadaan naza, dan juga saat kita nanti di akhirat. جزا الله تعالى من كان سببا في جمعنا. Semoga Allah memberikan pahala kepada mereka yang berusaha dan menjayakan program pada malam hari ini. إن من مظاهر هذه الرحمة حضرتم وعليكم أدب وعليكم سكينة واستمعتم
من أجله جل جلاله وما يفعل ذلك بكم إلا وهو يريد بكم خيرا. Di antara tanda-tanda rahmat yang diturunkan oleh Allah kepada kita adalah ketenangan dan sakinah yang kita sedang rasakan pada malam hari ini. Kalau bukan karena Allah ingin memberikan rahmat kepada kita semua pada malam hari ini dengan sakinah yang kita rasa, maka tidaklah mungkin hal ini akan berlaku malam hari ini. وسمعتم الكلمة الترحيبية المرتبة للمجلس جاءت أيضا بزي يفرح فاطمة الزهراء التي أقامت المجلس باسم المعهد المسمى بفاطمة الزهراء، فهذا مظهر من مظاهر الرحمة والخير. Kamu semua juga mendengar kata-kata yang disampaikan oleh penganjur program seperti sebentar tadi dengan pakaian yang menggembirakan hati Siti Fatimah Zahra, dan juga pengasas kepada ribat Fatimah Zahra. Sesungguhnya apa yang dilakukan adalah memberikan kebaikan kepada kita semua dan menggembirakan hati Fatimah Zahra. Wa man ahabba ahadan fa akhlasa fi mahabbati famata ala dhalik husyarahu Allah fi zumratih. Siapa orang yang mencintai seseorang dan juga meninggal dunia dalam keadaan mencintai orang itu, maka nanti akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang ia cintai. Wa Fatimah sayyidat nisa ahlul jannah. Siti Fatimah itu adalah penghulu kepada kaum wanita di surga. Wa kullu imra'at satasir ila al-jannah sawfa tash'ur fi ad-dunya qabla al-akhirah bi siyadat Fatimah. Semua orang yang akan datang nanti di akhirat akan melihat kehebatan dan keagungan Siti Fatimah di dunia dan juga di akhirat. Ja'alallah nisa'ana mahsyuratan fi zumrat sayyidatina Fatimah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kaum wanita daripada kalangan kami ini bersama dengan Siti Fatimah Zahra nanti. وقد قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس إني وهذان يعني الحسن والحسين وأمهما يعني فاطمة وذاك النايم يعني سيدنا علي في مكان واحد يوم القيامة. Baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya dan dua ini, yakni Hasan dan Husain, dan ibu mereka berdua, yaitu Siti Fatimah, dan yang orang tidur itu, yakni Sayyidina Ali, nanti di hari kiamat akan berada di satu tempat. أرانا الله وجوههم ذاك اليوم. Semoga Allah menganugerahkan kita semua melihat wajah-wajah mereka itu. وهذا الوقت آخر يوم الخميس بالنسبة لتوقيت المدينة ومكة، ويوم الخميس تعرض فيه الأعمال على الله، فالمجلس أيضا يعرض على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Malam ini kalau diukur dengan hari-hari dan tanggal Mekah dan Madinah, ini adalah malam Jumat terakhir pada bulan, dan hari Khamis itu adalah merupakan hari diangkat amal perbuatan manusia untuk ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. مرة أخرى سامحونا على التطويل ونسيت أن الوقت قد طال وأنه يمكن أن يسأل منكم سائل فالعفو منكم وجمعنا الله على الخير. Sekali lagi saya mohon maaf karena terlalu panjang saya bercakap pada malam hari ini. Saya difahamkan ada soalan-soalan yang akan disampaikan kepada saya. Mohon maaf sekali lagi kalau terlalu panjang saya bercakap. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah ala husni takarumihi bil hudur wa ilqa'il tawsiyah ilaina fi hadzal majlis. Yumkin عندنا سؤال من الحاضرين يمكن insyaallah. Okey, baik, kita diberi izin oleh Fadilatul Habib untuk soalan-soalan daripada hadirin kita pada malam ini. Saya difahamkan kita ada beberapa soalan, kalau boleh kita singkatkan dan ringkaskan. Soalan pertama dari Tuan Yusuf Azmi, Presiden Semboyan kita. Boleh kita tahu di mana kedudukannya? Silakan tuan, kalau boleh berdiri, kita boleh kesan anda di mana, dan kita akan ulurkan mikrofon kepada hadirin yang nak tanya soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, Tuan Guru Habib Ali, Tuan Guru Habib Umar, saya Yusuf Azmi, aktivis Semboyan Malaysia. Kami di Malaysia ni ada buat kerja-kerja yang perkhidmatan kepada masyarakat, dan kerja-kerja kami ni ada melibatkan
kadang-kadang suasana yang kurang senang. Maksudnya ada sedikit pertengkaran, ada sedikit yang di mana kadang-kadang bergaduh sebagainya, kita berlawan dengan ahlung, berlawan dengan gangsterism lah. Dan kami juga sebenarnya bukanlah di kalangan asalnya orang-orang baik juga. Kami ni pun nakal juga, orang-orang yang cuba untuk keluar daripada dunia kenakalan dan nak buat kerja-kerja kebaikan, dan kita buat kerja-kerja melibatkan maslahat masyarakat pada masa kini. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita tomahan ataupun tuduhan daripada orang-orang masyarakat yang kadang-kadang melihat seolah-olah kita ni pura-pura baiklah, kan? Seolah-olahnya buat kerja-kerja macam nak tunjuk kita buat baik. Sebenarnya kita memang tak baik pun. Cuma kita nak tanya dengan Tuan Guru Habib Omar, adakah ada juga di kalangan orang-orang kita ni, di kalangan aktivis pasukan-pasukan kami ni yang dulunya nakal, tapi hari ini cuba nak kita pandang tu satu perjuangan lah. Kita cuba nak berjuang, tapi kadang-kadang sudah pasti kita ada sejarah-sejarah kisah silam kita yang dulu nakal, hari ini nak bantu orang lah. Jadi bagaimana kita nak menetapkan pendirian kita yang sebelum ini banyak semua sedia maklum, kita di dalam aktivis Moyang Malaysia ni pun sahabat saya ni, yang dia Syaitan, kita ni semua memang datang daripada nakal-nakal, tapi alhamdulillah kita punya keluarga dalam semboyan, dalam persatuan SCT Malaysia, kita ni buat kerja-kerja yang hari ini cuba nak khidmat dengan para ulama. Dalam masa yang sama kita nak buat kerja-kerja yang melibatkan bantuan pada masyarakat. Jadi soalan saya itu adalah bagaimana kita nak tetapkan pendirian kita ni supaya tak kecewa lah, sebab kita kadang-kadang ada masanya kita rasa macam buat baik pun orang cakap kita juga. Kadang-kadang itulah menjadi masalah pada kita. Terima kasih Tuan Yusof Hazmi untuk soalan tersebut. Silakan Fadilatul Habib untuk jawapannya. الله أكبر. لا تتكاسلوا عن القيام بالخدمة بالنية الصالحة لأي عارض أو عائق. Hendaklah tidak merasa malas ataupun merasa kecewa untuk berbuat kebaikan walaupun berhadapan dengan pelbagai macam cabaran. ومهما تيسر طريق سهل وقريب فآثروا وعودوا أنفسكم على إيثار القريب والسهل واليسير. Selagi mana kita terbuka cara yang baik, yang mudah, yang lembut, maka hendaklah kita berusaha untuk mendahulukan cara itu berbandingkan yang lainnya. Selagi mana kita boleh membiasakan diri untuk memilih yang lebih mudah, maka ianya akan terbiasa kita untuk memilih yang lebih mudah. وبعض المواقف التي لا يمكن استخراج الحق لذي الحق وإنقاذ المظلوم أو إسعافه بحق ونصرة المظلوم، فيمكن ذلك بشيء من رفع صوت أو ذا لا يصل إلى إسالة دم ولا إلى كسر عظم ولا شيء من ذلك، وإلا صار مشكلة أخرى نحتاج أن نتدخل فيها لواحد بين هذا وهذا، فصارت مشكلتين بدل المشكلة الواحدة. بل إذا لم يتأتى ذلك لا بلطف ولا بعنف لا يؤدي إلى كسر عظم ولا إسالة دم فضلا عن قتل نفس، إذا لم يتأتى فيرجعوا إلى أولي الأمر وإلى من عندهم النفوذ والقدرة على استخراج حق المظلوم، ولا نتصرف نحن بظلم آخر فلا يعالج الخطأ بخطأ. Bila seseorang berusaha untuk membawa kebaikan, menghadapi cabaran atau menghadapi halangan, dan baik itu mengambil hak orang untuk dikembalikan kepada Tuhan Empunya Hak, mengembalikan hak orang dan seterusnya, menghadapi tantangan, menghadapi cabaran, bila itu memerlukan kepada sedikit kekerasan seperti mengangkat suara, maka boleh untuk berlakunya angkat suara atau sedikit kekerasan selagi mana kekerasan itu tidak membawa kepada melukai
ataupun tidak mematahkan tulang, apatah lagi sampai kepada peringkat terbunuhnya orang itu. Selagi mana itu boleh untuk dilakukan dengan menjaga yang disebutkan tadi, maka hendaklah mengambil sikap demikian tanpa pertumpahan darah, tanpa berlakunya patah tulang ataupun luka dan seterusnya. Bila keadaan itu pun pada akhirnya terhalang juga, tak boleh juga untuk dilakukan, maka hendaklah hal itu dirujuk kepada mereka yang berkuasa, yang memiliki otoriti untuk mengambil tindakan terhadap seseorang untuk mengembalikan kepada haknya kepada orang yang mempunyai hak. Kalau kita tergelincir akhirnya melakukan juga dengan kekerasan, dengan pukulan atau dengan berlakunya luka atau pertumpahan darah, maka dalam hal ini kita akan tergelincir kepada muskilah atau masalah lain. Yang tadi hanya satu masalah, maka dengan berlakunya luka atau patah tulang timbul masalah yang kedua. Maka dalam hal ini masalah satu tak selesai, timbul pula masalah yang kedua. Dengan demikian tidaklah kesalahan itu disikapi dengan kesalahan. Okey, kita akan teruskan dengan soalan berikutnya dan dengan rendah hati kami mohon kalau boleh soalan itu dipendekkan. Minta maaf adab kita dengan tuan guru kita di short, let it short and sharp insya-Allah soalan tersebut supaya dapat dijawab, supaya difahami oleh semua. Minta maaf ya. Soalan berikutnya insya-Allah. Baiklah hadirin, kita terus bergerak pada personaliti wanita kita. Dengan itu kita persilakan saudari Assalamualaikum Habib. Nilofa, silakan. Saya wakil daripada beberapa selebriti ataupun artis yang juga ingin tahu tentang soalan ini. Seperti mana yang kita tahu, nyanyian merupakan hiburan di serata dunia, nyanyian. Bolehkah wanita terlibat dalam nyanyian? Sekiranya boleh, apakah batas dan larangan? Sekiranya tidak, apakah penjelasannya? Terima kasih Puan Nilofa untuk soalan tersebut. نعم كل ما كان فيه تنشيط وتسلية يقيد بقيد المباحات فيكون من جملة المعينات. المعينات إذا استعملت بالنية الصالحة صارت من جملة الخير. فبالنسبة للغناء واحد من ذلك، والغناء بكل كلام لا يبعث على إثارة النزاعات والخصومات بين الناس، ولا أن يحارب الناس بعضهم البعض، ولا أن يعتدي بعضهم على بعض، ولا أن إغرى بشرب المسكرات والخمور، ولا إغرى بفعل الفواحش وما إلى ذلك. ما خلا عن ذلك كله فهو في ذلك جائز في أصل حكم الفقه في الشرع المطهر. وإنما إذا كان فيه الإثارة للمحرمات أو الحث عليها أو التكسيل عن الواجبات أو الاستهزاء بالدين وما إلى ذلك يخرج إلى الحرمة بعد ذلك. كذلك إذا كان فيه الغناء أمام الشباب الذين ينزلون الغناء على مفاسد وعلى سيئات وتعلم المنشدة ذلك. فإذا سلمت الأنشودة والأغنية عما ذكرنا فهي إما في المباح إذا كانت على حد لا توقع في حرام ولا تحث على خير، وقد ترتفع فوق ذلك وتصير إلى خير بواسطة أن الأغنية التي تغنيها وفيها التسلية معها نية التقوي على الطاعة، أو وسط الكلام أيضا حث على الخير، على الأخوة، على الألفة، على التقارب، على التراحم وما إلى ذلك، فيتحول كما ذكرنا إلى دعوة إلى الله. Berbicara tentang menyanyi atau lagu yang ia bahagian daripada hiburan yang kadang-kadang seseorang memerlukan kepada hiburan, bila nyanyian itu tidak terkait dengan hal-hal yang dilarang, maka ianya ada termasuk bahagian daripada mu'inat yang boleh membantu kepada kita untuk terhibur akan hal-hal yang boleh. Lagu atau nyanyian itu bila isinya
tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti lagu-lagu yang menimbulkan permusuhan atau lagu-lagu menyentuh tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah atau menghina kepada agama atau lagu-lagu yang promote hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka lagu-lagu seperti ini dilarang disebabkan kontennya itu adalah memudaratkan. Tetapi bila lagu-lagu itu lagu-lagu yang biasa, yakni lagu-lagu yang tak ada kaitan dengan hal-hal yang diperintah dan lagu-lagu yang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang dilarang, maka lagu itu boleh dikatakan hal-hal yang mubah ataupun harus. Tapi bila lagu itu di dalamnya mengajak tentang silaturahim, tentang persaudaraan, tentang kemasyarakatan, tentang kebajikan, maka lagu-lagu itu akan menjadi lagu-lagu yang ada unsur kebaikan dan juga dakwah kepada orang lain. Dengan demikian akan dilihat lagu atau nyanyian itu kepada kontennya. Dan juga bila lagu-lagu yang didendangkan oleh perempuan di hadapan laki-laki yang masih muda, yang dia boleh terfitnah dengan suaranya, maka dalam hal ini akibat daripada yang berlaku kepada yang mendengar akan menyebabkan lagu itu pun tidak sesuai untuk diperdengarkan kepada mereka, sehingga dengan demikian lagu itu selain seperti apa yang saya jelaskan, maka ia termasuk antara lagu yang mubah atau yang ada unsur dakwah ataupun lagu yang dilarang. Terima kasih kita ucapkan, terima kasih Habib. Ada soal thalith insya-Allah. Indana khamsata as'ilah. Mungkin insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah. Ada 5 soalan. Soalan ketiga saya difahamkan dari Tok Ki PPIM. Maaf tuan kejap ya. Silakan Tok Ki. Mikrofon di belakang. Tuan Guru Syekh, semua ni orang-orang yang hebat-hebat ni, saya ni jahil. Tapi kita ni berhadapan dengan beberapa soalan. Contohnya dengan Along ni ramai yang bertanya. Interest dia charge ni 10% sebulan ada, 20% sebulan pun ada. Jadi dalam keadaan terdesak mereka masih meminjam. Jadi apa hukumnya kita nak lari daripada sini? Dan satu lagi sedikit aja lagi, ada kawan Cina saya, dia bertanya, saya sekolah Cina dulu, tulisan Allah dan Muhammad tu biasanya 11-12. Dia bertanya, dia tak faham, saya pun tak faham nak jawab sebenarnya. Apakah hukumnya, maknanya bersama, adakah ia membawa kekeliruan pasal Allah dan Muhammad ni status macam ni. Jadi kalau boleh. Ada Along yang datang malam ni. Sebab saya difahamkan malam ni orang-orang seni, anak-anak seni. Di soalan Tok Ki itu memang mencabar mungkin bagi Fadilatul Habib juga mungkin yang nak mengetahui siapa itu Along, anak sulung atau siapa. Tapi kita faham Along ini yang memberi pinjaman wang secara haram. Nah, itu perjuangan Tok Ki dan sahabat dan saudara kita di PPIM. Saya rasa kalau Along datang, Along yang jawab ni. Tapi Masya Allah kita ada Tuan Guru kita yang mulia, Insya Allah kita nantikan jawapan daripada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah. Risau kadang-kadang ya. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amma mas'alatul الديون ففين عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل دين جر منفعة فهو ربا فيجب أن نتجنب ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم كل ربا في الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عمي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. هذا سؤاله الأول. والثاني عندما يضع اسم الله أما ما يكتب من اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وسلم فعندنا القرآن مليء باسم الله وبجانبه أسماء كثيرة وعبائر كثيرة وألفاظ كثيرة من أول المصحف إلى آخره فنقرأه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه آية من القرآن ابتدأها بقوله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، جاء باسم الله تعالى بعد ذلك وقال أضل أعمالهم.
وخذ هذا بكثرة في القرآن، والقرآن يذكر الله ورسوله الله ورسوله. ما في واحد يوم فكر أنه في كتابة القرآن إذا ذكرنا الله ننقل اسم الرسول إلى السطر الثاني أو الثالث. ما فتفكر في هذا من أيام الصحابة إلى أيامنا هذا، فما في هذا إشكال من قريب ولا من بعيد. وليست المنزلة بالكتابة في الأسطر، ولكنها في خواص من الأحوال تكون طريفة وظريفة لا يتغير بها نظم الكتابة، كما اختار صلى الله عليه وسلم في وضع اسمه واسم الحق تعالى في الخاتم، فجعل السطر الأخير اسمه محمد، باب من باب الأدب لا يتناقض مع ما كان يكتب صلى الله عليه وسلم ويملي من القرآن، بل من أحاديثه الشريفة يذكر هذا بجنب هذا وهذا بجنب هذا، ويذكر عدو الله ويذكر رسول الله ويذكر هذا وهذا في جملة واحدة، فلا إشكال في مثل ذلك. Dijawab soalan yang pertama tadi mengenai alung. Ya, kata dinukil satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat melalui hutang itu, maka itu adalah perbuatan riba. Lalu kemudian riba yang pertama dihalang oleh Nabi adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Ditambahkan sebentar tadi oleh Habib Umar, untuk seorang itu tidak tergelincir kepada riba, kita perlu untuk bergandeng bahu bila memberi hutang, jangan meminta riba daripada orang yang yang ingin berhutang. Adapun yang kedua mengenai peletakan nama Allah dan juga nama Rasulnya secara berdampingan satu dengan yang lain, maka tidak diukur sesuatu itu hanya dengan tulisan dan peletakan. Kalau kita di dalam Al-Quranul Karim, betapa banyaknya nama Allah itu diletakkan seiring dengan nama-nama yang lain. Seperti mana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang kafir itu dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu sesat amal perbuatan mereka. Di sini disebutkan oleh Allah orang kafir, lalu disebutkan oleh Allah jalannya Allah. Ini kan dalam satu ayat. Adakah bermakna ini tidak meletakkan Allah di tempat yang tinggi, bahkan daripada awal mushaf sampai akhirnya banyak tertulis hal yang sedemikian, seperti kalimat Rasulullah, Rasul dan Allah, ya kan? Ada tulisan dalam Quran aduwullah, musuhnya Allah, musuh kemudian Allah. Seiringan ini bukan menjadi ukuran pada sopan atau tidaknya pada peletakan nama tersebut. Dengan demikian walaupun يقول الحق تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، فذكر النبي محمد وذكر موسى وذكر فرعون في سطر واحد، فهل فرعون مثل محمد ولا مثل موسى؟ لا والله. Di dalam Al-Quran Allah ada menyebutkan bacalah wahai Rasulullah Muhammad tentang kisahmu dan kisah Musa dan juga Fir'aun. Diletakkan dalam satu ayat. Adakah maknanya Fir'aun sama kedudukan dengan Nabi Muhammad atau sama dengan Musa? Tentunya adalah tidak demikian. Walaupun daripada apa yang kita lihat tulisan pada cincin Nabi itu diletakkan Allah di atas, kemudian Rasul, kemudian nama Nabi Muhammad berada di bawah, itu ungkapan daripada adab dan bukan bermakna kalau meletakkan sama rata ianya adalah mengurangkan keagungannya Allah. Kalau tidak maka kita akan banyak dapat di Quran hal-hal sedemikian. Jazakumullah khairul jaza. Terima kasih Fadilatul Habib. Dan macam mana tu okey jawapannya insya-Allah? Insya-Allah. Kita teruskan soalan seterusnya. Saya difahamkan Datuk Roshamno ada soalan nak mewakili rakan-rakan selebriti beliau, seorang ikon legendary insya-Allah. Soalannya Datuk Rosham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya tidak ada soalan, tapi saya ada satu permintaan. Saya tertarik dengan cerita Habib tentang seorang lelaki memberi minuman sehingga orang itu tidak mati dan berselisih di antara ke syurga dan neraka. Mohon saya pada Tuan Habib, pandanglah kami dalam satu dewan ini. Simpanlah kami dalam hati Habib. Jika kami tidak diizinkan masuk ke syurga, kami berselisih dengan Habib untuk ke syurga.
mohonlah pada Allah syafaat untuk tarik kami semua ke syurga. Amin. Terima kasih Datuk Syam atas luahan tersebut. InsyaAllah kita nantikan jawapan daripada Fadilatul Habib Omar bin Hafiz Hafizahullah. نريد منكم النظر ونريد منكم أن إذا لم يأذن لنا أن ندخل الجنة ونلقاكم في الطريق وأنتم داخلين إلى الجنة فأن تأخذوا بأيدينا. اللهم لا تصرف من مجمعنا أحدا إلا وسقيت قلبه نور الصدق معك. Ya Allah, janganlah Engkau bersuraikan kami pada majlis malam hari ini, melainkan hati-hati kami semua telah disirami dengan minuman yang Engkau beri kepada kami. والمحبة لك ولرسولك. Dan minuman kasih sayang dan cinta kepadamu dan Rasulmu. ولا تصرف منا أحدا إلا وقد كتبت له رحمتك الواسعة الأبدية. Dan janganlah Engkau, ya Allah, jadikan kami bersurai daripada majlis ini, melainkan Engkau dah catat kami semua dalam golongan orang-orang yang Engkau rahmati. Ada lagi soalan seterusnya? Terima kasih. Nanti kita akan sambung lagi, insyaAllah kita dengarkan doa yang dipimpin oleh Habib Omar. Dan saya, Tuan Wakil Pelakon, macam mana Ustaz? Sebab saya difahamkan ada juga ada ramai nak bertanya soalan. Mungkin silakan Tuan, perkenalkan diri, kita ajukan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Habib. Nama saya Zulkifli bin Muhammad. Saya seorang pelakon. Saya selalu kerap dalam semasa saya dah hijrah ini, apabila saya menerima tawaran lakonan, sebagai seorang pelakon tu, dia jujur di dalam lakonannya. Jadi apabila dia ingin menghidupkan suasana watak yang diamanahkan, dia akan berbuat sungguh-sungguh demi menghidupkan dan amanah yang telah diberikan kepada dia. Contoh, dia akan daripada mata, dia akan menzahirkan kalau dia bersama kekasih, bersama isteri pinjaman di dalam lakonan, dia akan melahirkan aura nafsu melalui mata, melalui gerak badan dia untuk menampak dan menghidupkan suasana. Dan kadang-kadang terlajak bersentuhan bukan mahram. Subhanallah. Itu masalah yang kerap berlaku. Baik, terima kasih Abang Zul. Belum. Abang Zul minta maaf pendekkan. Saya pendek. Ramai menunggu. Itu Terima baru kasih. mukadimah. Baik, khair. Soalannya, Habib, jika terjadi kejadian itu, bila dah tersentuh, apakah yang patut saya buat setelah habis kerja untuk kembalikan diri saya istiqamah sebagai seorang yang dah hijrah, insya-Allah. Terima kasih Abang Zul untuk soalannya. أمثل مثل هذا الأمر فماذا ينبغي لي أن أعمل عندما انتهيت من التمثيل يعني بعد ربما لم يسمع المرأة محرم لا يتأتى تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما أحل الله تعالى ونحن وإياكم عبيد للإله الواحد والحكم حكمه والأمر له. Tidak mungkin kita ini diperbolehkan mengharamkan apa yang Allah halalkan ataupun menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kita ini semua adalah hanya hamba kepada Tuhan. لأن هذا الحق للإله وحده تجرأ عليه بعض الناس في عالم الدنيا وقالوا أنظمتنا احترموها والتزموا بها وأمام أنظمة الله وأديان أنتم أحرار وأنتم في حرية ففسروا الحرية بالتجرع على الله والخضوع لأنظمتهم هم.
Kebenaran itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada orang terkadang tergelincir dengan dikatakan kepada mereka, undang-undang kami kamu mesti patuh dan ikut. Adapun di dalam agama, maka itu adalah merupakan kebebasan individu dan pribadi. Ini yang kadang-kadang berlaku kepada seseorang, sehingga di dalam hukum hakamnya Allah kita dilihat untuk bersikap bebas dan boleh sebagai hak pribadi, tapi dalam undang-undang yang dibuat oleh mana-mana syarikat atau mana-mana kelompok mesti diikuti. Yang sebenarnya patut diikuti siapa? فسواء كان الفعل المباشر محرم ويجب لمن وقع فيه أن يتوب، وليس لمن لم يقع فيه أن يحدث نفسه بالعمل ثم التوبة بعد العمل، أو كان مثيرا للغير كذلك، فإن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ومن دل على الإثم كان له من الآثام مثل آثام من تبعه. Bukanlah seseorang itu boleh menganggap perbuatan itu mubah kalau itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun berfikir tidak mengapa buat melakukan yang salah, lalu setelah itu kita bertaubat untuk daripada perbuatan yang salah, sementara perbuatan salah itu belum dilakukan olehnya, yakni merancang untuk bertaubat akan kesilapan yang belum dilakukan olehnya. Maka dalam hal ini tidak boleh berubah perkara yang benar dan tidak boleh berubah perkara yang salah. Dalam hadis dinyatakan, barang siapa orang yang menunjukkan kepada kebenaran, maka baginya pahala sama dengan orang yang melakukan kebenaran tersebut. Dan barang siapa yang menunjukkan kepada perbuatan dosa, maka baginya dosa orang yang melakukan dosa itu. فالمطلوب أن تتفنن التفنن القويم السليم في فنك وترتقي إلى مستوى نشر الخير والإغراء بالخير وبالمنافع والمصالح الظاهرة والباطنة. Yang perlu diminta kepada orang yang terlibat dalam lakonan adalah berlakunlah dalam lakonan-lakonan yang bermanfaat dan juga lakonan-lakonan yang baik untuk menyebarkan kebaikan dan juga kemanfaatan. وبعض الذين مثلوا في كثير من التمثيليات بعض الصحابة أو بعض الصالحين أثر ذلك عليهم وعاد بنور في قلوبهم بعد أن قاموا بتمثيل تلك الأدوار. Sebagian mereka golongan orang-orang seni yang mereka berlakon dengan lakonan orang-orang yang baik, personality yang baik. Ketika menjiwai lakonan orang yang baik itu, setelah mereka selesai daripada berlakon, mereka pun berubah perangainya menjadi orang yang baik karena menjiwai orang yang baik itu dalam lakonannya. ومن الجميل أن تتطوروا أنتم فتكونوا أنتم الذين ترسمون التمثيلية ومقاصدها وأهدافها وتحددون أدوارها، ولا تكونوا مستأثرين لمن يضع لكم وأنتم تقولون أمرنا وطلب منا، بل أنتم مروا واطلبوا أيضا بما تقيمون من التمثيليات الهادفة الطيبة التي تنفع المجتمع. Bahagian daripada sesuatu yang baik dan indah bila kalian golongan seni, justru yang mencipta melalui kesenian-kesenian yang ada pada diri kalian hal-hal yang boleh diambil manfaatnya dan juga kebaikannya. Sementara antum kalian ini sebagai seorang yang memiliki skill dalam seni tersebut dan tidak menjadi orang yang dipaksa, disuruh, diminta, yang hanya menjadi pak turut kepada sesiapa yang memintanya. Bahkan jadilah kalian orang-orang seni yang meminta dan memerintah dan bukan diminta atau diperintah. وكما أن كثيرا في العالم يخرجون إلى ما يسمى بالطب البديل اقتناعا منهم بأن في ذلك الطب فوائد أكثر، فنحب أيضا أن تقيموا أنتم في عالم الخلق التمثيل البديل والغناء البديل وأنواع الفن البديل من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. Seperti mana kita mendengar akhir-akhir ini
tentang perubatan alternatif. Dan dikatakan perubatan alternatif ini lebih selamat bagi orang yang mahu mengambil langkah perubatan tersebut. Maka demikian juga di dalam dunia seni, jadikanlah ada kesenian alternatif, lakonan alternatif. Yang baik, yang tidak baik diubah menjadi baik. Yang sudah baik jadikannya dia lebih baik. شغلوا أفكاركم في كيفية الوصول إلى ذلك وييسر الله لكم. وفي مثل ماليزيا ستجدون فرص وإمكانيات توصلكم إلى هذه المقاصد أحسن من غيرها في كثير من البلدان. Sibukkanlah fikiran kamu semua untuk berfikir kepada apa yang saya jelaskan tadi. Sesungguhnya kamu semua yang berada di Malaysia ini terbuka untuk kamu banyak kemudahan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. InsyaAllah. Jazakumullah Sidi. Syuaya, soalan lain insyaAllah mungkin ada 2 soalan lagi ataupun sebab ada lagi yang ada lagi الوقت طال عليهم ولكن إذا باختصار لا بأس. Kata Habib, waktu sudah terlalu panjang, lebih daripada yang dihadkan. Kalaupun ada soalan pun juga yang sangat singkat, okey. Ada satu yang terakhir daripada Puan Muslimat, Puan Irma. Macam mana? Yang singkat kalau boleh, sesingkat mungkin, maafkan kami. Maknya, maaf. Saya difahamkan ada di kalangan kita, maafkan saya terlepas kata, ada Assalamualaikum. di kalangan kita Kaabah ke? Ya, saya Silakan Kaabah. Okey. Okey, Assalamualaikum Habib. Okey, saya mewakili daripada transgender ataupun golongan-golongan LGBT. Di sini saya ingin tanya dengan Habib sendiri. Sebab apa kami sedar kami bukanlah golongan-golongan yang perfect ataupun golongan-golongan yang orang cakap yang sempurna. Kami adalah orang cakap, kami pun banyak buat dosa. Di sini kami ingin tanya dekat Habib. Okey, kami ingin bertanya kepada Habib. Kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Jadi saya nak tanya dengan Habib sendiri, apa pendapat Habib tentang golongan-golongan transhuman ataupun golongan-golongan LGBT di dunia ni lah. Sebab apa kami ni semua golongan-golongan LGBT ni sebenarnya kami masih lagi mencari jalan ke Allah. Contohnya pada malam ini, apabila kami mendengar Habib Umar datang ke Malaysia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Emma Fatimah kerana sudi telefon kami. Kalau nak ikutkan ramai lagi yang nak datang pada malam ni. Kami betul-betul ingin mengucapkan terima kasih pada Habib kerana sudi datang, sudi share ilmu kepada kami semua. Terima kasih Tuan Habib. Terima kasih Kak Bah mewakili sahabat-sahabat kita. Saya terkejut ramai di kalangan mereka yang macam Kak Bah sebutkan tadi, berikan tepukan. Tepukan semangat untuk mereka yang kabar ni tadi mencari jalan pulang. Dan kita dengarkan jawapan daripada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah. Fadal. Alhamdulillah Rabbil Alamin. حتى الميكروفون والسماعة مثلت معه كذلك توقف وتجي. Mikrofon pun juga berlaku juga, kadang datang kadang begini. نقول علمنا أن في الذنوب صغائر وكبائر وأن الصغائر تكفرها الحسنات بأصنافها وأن الكبائر يكفرها شيء واحد التوبة إلى الله تبارك وتعالى. Kita semua sedar bahwa dosa ini ada dua. Ada dosa-dosa besar dan ada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini dapat dihapus oleh Allah dengan kita banyak melakukan kebaikan. Dan dosa-dosa besar tidak dapat diampunkan kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah. وجاء بعض الناس
تعرض في الطريق لقطاع الطريق أخذوا عليه متاعه فجاء إلى رئيس هؤلاء قطاع الطريق ليستشفع له أن يردوا عليه بعض حاجاته وكتبه وداروا بقهوة فامتنع رئيسهم من أن يشرب القهوة قال ما لك لا تشرب القهوة قال إني صايم قال أنت رئيس عصابة تقطع الطريق على الناس وتصوم قال ما نقطع كل حبالنا بيننا وبين الله نخلي بيننا وبين الله حبل ربما يرحمنا بسبب ذلك الحبل. Diceritakan ada seorang perompak yang dia merompak satu kafilah, satu orang yang sedang berjalan dan dirompak hartanya oleh perompak itu. Kemudian dihidangkan kopi di hadapan perompak-perompak itu. Ketua perompak itu tidak mahu minum kopi. Lalu ditanya kepada perompak itu, ketua perompak, kenapa kamu tidak minum kopi? Kata ketua perompak itu, saya sedang berpuasa. Maka kata orang itu, kamu ketua perompak, ambil hak orang, rampas hak orang, tapi kamu berpuasa? Katanya, ya saya melakukan banyak dosa, tetapi saya tidak mahu memutuskan hubungan saya dengan Allah, hatta dengan satu ibadah yang saya ingin lakukan kepada Allah. وبعد سنوات جاء إلى الحج فوجد هذا الرجل يدعو الله عند الكعبة وهو في حال حسن فسأله قال ذاك الحبل الذي أبقيته بيني وبين ربي أدركني به وأنا قد تبت وصرت الآن في حال جميل. Berlalu beberapa tahun, ketua perompak itu didapati berada di dalam melaksanakan haji. Dalam saat melaksanakan haji berjumpa dengan orang-orang yang dirompak hartanya. Kemudian kata orang yang dirompak itu ketika melihat kepada ketua perompak itu yang sudah pergi ke haji dengan ibadah dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata orang yang dirompak itu, kamu sudah berubah daripada yang dulu." Katanya, "Ya, ini kesan daripada ibadah aku dulu yang aku tak putuskan dengan Allah. Inilah buah daripada aku menghubungkan diri dengan Allah pada waktu itu." فحافظ على ما بينك وبين الرحمن تعالى من حبال صلة. Jagalah hubungan antara kamu dengan Allah dengan hubungan yang berterusan, jangan diputus dengan من Allah. مثل أداء الفرائض الخمس. Seperti melakukan sholat 5 وإذا waktu. كانت في جماعة وأدركت التكبيرة الأولى فيها مع الإمام فهي أعظم وأفضل. Lebih baik menjaga sholat 5 waktu, baik lagi kalau dilakukan dalam keadaan berjamaah, lagi baik kalau berjamaah dengan mendapatkan takbirat ihram pertama bersama dengan imam. ما وجب عليك من زكاة فأدها. Apa yang Allah wajibkan kepada kamu daripada zakat, lakukanlah dan keluarkanlah zakat itu. انتبه من صوم رمضان. Dan juga hendaklah kamu jaga hak Ramadan untuk kamu berpuasa. إن كان لك أب أو أم فبرهما. Kalau kamu mempunyai kedua orang tua, berbaktilah kepada keduanya. جيرانك أحسن إليهم. Jiran kamu, berbuatlah ihsan dan baik kepada mereka. لا تظلم صغير ولا كبير. Jangan berlaku zalim kepada anak kecil atau orang dewasa. وإذا أبقيت هذه الحبال كلها مع الله فالمرجو أن يأخذ بيدك على رغم الشيطان وعلى رغم النفس الأمارة ويأخذك إلى رحمته. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah dengan amal-amal tadi, maka Allah pasti akan mengambil tangan kamu, akan menggapai tangan kamu untuk diberi rahmat dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. أما الحكم بالجنة والنار من المخلوقين فليس لهم في ذلك الحكم ولا المجال والأمر دائر على الخاتمة وبماذا يختم للإنسان. Adapun orang menghukum orang lain dengan syurga atau neraka, maka tak ada siapa punya hak dan otoriti untuk menghukum orang itu akan nasib mereka syurga atau neraka. Tetapi yang menjadi ukuran itu adalah penghujung daripada kehidupan umur seseorang di dunia ini, baik atau sebaliknya. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah akan menetapkan dengan kalimat yang baik kepada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. ويضل الظالمين. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah itu berhak untuk berbuat apa saja yang diinginkan. كان سيدنا معروف الكرخي مع جماعة من أصحابه فإذا بشباب عندهم طيش
ويشربون الخمر المحرم وهم في زورق في البحر أمام الناس يتظاهرون بالسوء، فقالوا يا شيخ ادعوا الله على هؤلاء أمام الناس ما يستحون، فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. Seorang alim besar bernama Ma'ruf Al-Karhi ketika berjalan dalam satu kawasan di tepi satu laluan melihat ramai anak-anak muda sedang berfoya-foya, sedang bergembira sambil minum arak dan melakukan tindakan-tindakan di luar kewarasan dan akal sehat. Terlalu gembira. Maka Ma'ruf Al-Karhi bersama dengan beberapa orang bersama dengannya diberitahu kepada Ma'ruf Al-Karhi, wahai Syekh, doakan mereka ini supaya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mungkarnya itu. Maka Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangan kepada Allah, katanya, ya Allah, seperti mana engkau beri kegembiraan kepada mereka di dunia, berikan kepada mereka juga kegembiraan nanti di akhirat. قالوا طلبنا منك تدعو عليهم فدعوت لهم. Kata anak muridnya mengatakan, kami minta kepada engkau wahai Syekh untuk mendoakan kebinasaan untuk mereka, bukan engkau mendoakan kebaikan untuk mereka. قال إنه لا يفرحهم في الآخرة حتى يتوب عليهم في الدنيا. Katanya mereka itu tidak akan diberi kegembiraan nanti di akhirat, melainkan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka untuk bertaubat di dunia. وما أتم كلامه إلا وكان زورق هؤلاء الشباب يمشي نحو البر حتى خرجوا جميعهم وجاءوا إليه وتابوا على يديه. Mereka laki-laki yang sedang minum arak itu di atas perahu ketika setelah didoakan oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi, mendekat perahu itu ke tepi pantai dan datang mereka kepada Ma'ruf Al-Karhi dan mengatakan, aku bertaubat kepada Allah disebabkan doanya tadi. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Wahai yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami dan pandanglah kepada kami. ثم نكمل بالدعاء إن شاء الله. تفضل سيدي. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تب علينا وعلى جميع الحاضرين وعلى من يسمعنا وعلى من يصل إليهم هذا المجلس وما فيه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا تزكينا بها يا ربنا قلبا وجسما وروحا يا تواب يا تواب يا تواب يا خير التوابين توجهوا إلى الله جميعا بقلوبكم. Marilah kita bersama-sama menadahkan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati-hati kamu semua. Wa aqbilu alaihi bikulliyatikum. Dan hadapilah Allah dengan apa yang ada pada diri kamu semua. Fahuwa aqrab ila ahadikum min hablil warid. Sesungguhnya Allah lebih hampir dengan kamu semua berbandingkan urat leher kamu semua. Wa alihu alaihi jami'an. Dan merayulah dengan sebanyak rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu ya Tawwab tub alaina. Marilah kita Tawwab tub alaina. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا وكرروها ثانية وثالثة. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. نحب يستحضر كل واحد منكم أن ما تدعو إليه نفسه أو دعاه إليه أحد من أهل الأرض يخالف ما دعاه إليه الله ورسوله فترجيح لما دعاه الله ورسوله خير له وأزكى في الدنيا والآخرة. Kami merayu dan mengharap kepada semua yang hadir di sini, apapun yang datang kepada kamu semua daripada yang mengajak kepada hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua daripada hal kebaikan, dahulukanlah apa yang Allah minta kepada kamu, apa yang Allah ajak kepada kamu, karena itu akan membawa kebaikan kepada kamu nanti. فهو خالقنا
Dialah Allah yang menciptakan warazikuna, kami dan memberi rezeki kepada wabiyadi kami. amruna, Dan segala-galanya ada di tangan wa Allah. marji'una ilaihi wahdah la narji' ila Dan ahadin kita siwa. semua akan kembali kepadanya dan tiada orang lain yang akan kita kembali kepadanya selain Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فتب علينا يا خير التوابين وانضمنا في سلك حبيبك الأمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله توجهوا جميعا ونادوه باسمه العظيم يا Mari kita الله berdoa kepada Allah dan memanggil namanya dengan Ya Allah. يا الله يا الله Ya Allah, 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 يا الله 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 الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من يذكر من ذكره Wahai Zat yang menyebut nama orang yang menyebut namanya. ويا من يشكر من شكره Wahai Zat yang berterima kasih kepada hamba yang berterima kasih kepadanya. توجهنا إليك Kami menadahkan tangan kepadamu, تذللنا بين يديك merendahkan diri di hadapanmu. كما جمعتنا في الدنيا فاجمعنا يوم Seperti القيامة mana engkau himpunkan kami di dunia, himpunkanlah kami di surga. على حوض نبيك المصطفى Di dalam haud telaga Nabi kamu. وفي دار الكرامة Dan juga di tempat yang sangat penuh dengan kemuliaan. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. أصلح ماليزيا وأهلها Berikanlah kebaikan dan kemaslahatan kepada Malaysia dan juga penduduknya. واكتب لهم أمنا وإيمانا Dan berikanlah kepada mereka daripada cahaya iman وخيرا واسعا dan kebaikan yang sangat luas. وادفع جميع البلايا عنا وعنهم وعن أمة النبي محمد Angkatlah segala bala dan musibah daripada mereka dan daripada semua umat Nabi Muhammad. يا الله 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 Ya Allah 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 ya Allah. اسمع دعاءنا ولبي نداءنا وحقق رجاءنا وتولنا في ظواهرنا وخفايانا
ودنيانا وأخرانا، واختم لنا بلا إله إلا الله، واجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته الدنيا لا إله إلا الله متحققا بحقائقها، واحشرنا جميعا في زمرة خواص أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادخلنا جنتك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب. إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اجعلنا من الذين يتقابلون في تلك الدار مع خواص عبادك الأخيار. يا كريم يا غفار، يا كريم يا غفار، يا كريم يا غفار، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الفاتحة. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih diucapkan kepada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz hafizahullah. Nasallahu taala yubarik lakum fi sihhatikum fi umurikum insyaallah. Wa natamanna fi liqa'atil akhir insyaallah fil mustaqbalil qarib insyaallah fi Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadilatul Habib Umar bin Hafiz hafizahullah dan juga Habib Ali Zainal Abidin yang telah menterjemahkan tausiah yang sebentar tadi disampaikan oleh tuan guru kita. Dan saat ini tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kami menjemput anda untuk mengambil tempat masing-masing sebelum kita menikmati juadah yang tersedia dalam dewan kita pada majlis malam ini yang dibawakan oleh Ribat Fatimah Zahra. Dan insya-Allah moga-moga doa yang kita aminkan seperti tadi dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, insya-Allah hadirin boleh mengambil tempat untuk kita teruskan sesi. Bagi jamu selera insya-Allah. Saya ada permintaan kepada mereka yang berdiri di laluan Habib Umar akan keluar. Kita daripada pagi tadi macam-macam kita hadapi dan Habib dalam keadaan keletihan yang perlu untuk segera pergi rehat. Jadi saya minta dalam perjalanan Habib keluar ini tak ada yang rempuh, tak ada orang yang sesak-sesak, tak ada orang yang tarik-tarik atau nak bersalaman. Tapi cukup dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Habib tadi dan juga dapat mengambil manfaat, saya rasa itu sudah akan memberikan keselesaan kepada Habib. Jadi saya merayu kepada semua yang ada di samping untuk Habib laluan untuk tidak berdesak-desakan supaya Habib dapat keluar dengan aman dan damai. Syukran. Baiklah, insya-Allah mohon semua untuk patuhi dan beri laluan kepada Habib insya-Allah bagi memudahkan urusan Habib untuk keluar dan bagi pulang ke rumah insya-Allah. Insya-Allah kita umumkan Fadilatul Habib Umar bin Hafiz hafizahullah dipimpin bersama-sama habaib yang lain bersamanya untuk berangkat meninggalkan majlis. Terima kasih kepada tuan-tuan guru kita yang mulia yang meluangkan masa bersama kita pada hari ini untuk majlis sembang orang seni yang dibawakan oleh Ribat Fatimah Zahra. Baik, insya-Allah Abang Pian, insya-Allah semoga apa yang berlaku pada hari ini, apa yang kita doakan hari ini dimakbulkan oleh Allah, dipermudahkan urusan kita, diturunkan barakah di bumi negara Malaysia dan mungkin jiran kita seluruhnya. Insya-Allah semoga kita peroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain sekali, ya rabbal alamin. Majlis ingatkan untuk bagi laluan kepada Habib, jangan terlalu bersesak-sesak, bagi laluan, moga memudahkan urusan Habib untuk kembali rehat ke rumah insya-Allah. Dan insya-Allah esok petang di Masjid Putra